Ya, kita mesti menang. Okey, jadi itu yang kita ingin war-warkan pada waktu ini berkaitan dengan unit vaksinasi bergerak. Itu merupakan langkah proaktif mengatasi cabaran dan difahamkan inisiatif truk vaksin bergerak contohnya yang akan dilaksanakan di beberapa kawasan. Kalau di wilayah Persekutuan sendiri katanya bermula 15 Jun berupaya untuk memberi suntikan vaksin sebanyak 15,000 ke 20,000 dos sehari kepada warga wilayah Persekutuan contohnya. Okey, itu baru satu negeri dan lain-lain, ada juga yang lain-lain. Kita akan bawakan lebih lanjut lagi bersama dengan Encik Karimutu Aerolapan, Ketua Penolong Pegawai Perubatan Daerah Timur Laut selaku penyelaras pasukan vaksinasi bergerak daerah Timur Laut. Selamat pagi. Selamat pagi. Encik Karimutu. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Munawir dan Cik Hanif. Yes. Selamat pagi kepada para peminat setia. Selamat pagi Malaysia. PM1. Ya, Encik Kalimutu, mungkin untuk permulaan ini boleh Encik Kalimutu terangkan bagaimana peranan unit vaksinasi bergerak ini dalam menjalankan program vaksinasi khususnya di daerah Timur Laut ini, Encik Kalimutu. Ya, terima kasih mengundang saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah bagi pihak Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang kerana mengundang saya. Kerana info-info ini memang saya rasa boleh meningkatkan iaitu pendaftaran dan meningkatkan imunisasi kita. Jadi atas persoalan tadi sasaran vaksinasi oleh unit pasukan bergerak ni di daerah Timur Laut ni, kita inisiatif pasukan bergerak ini, especially kalau ditengok di daerah Timur Laut ini, hampir daerah Timur Laut ni almost like urban area lah, dia bukan macam bahagian yang terkampung yang terpencil dan terpinggir. Jadi kita walaupun di daerah Timur Laut ini ada banyak pusat-pusat warga emas sebenarnya, dan pada masa sekarang ni dalam konsep kita nak target pada fasa 2 ni yang warga emas berumur ni. Jadi maka pegawai kesihatan daerah saya pun telah membuat inisiatif awal untuk menyediakan tim pasukan vaksinasi bergerak ni. Dan kalau sebagai sasaran ni, setakat ini di daerah Timur Laut ni, kita kalau nak tengok total herd immunity yang diperlukan adalah lebih kurang 380,000, dan pada masa setakat semalam saya rasa lebih kurang hampir 50% saja yang dapat telah pun mendaftar. Dan saya rasa dengan iaitu pasukan vaksinasi bergerak kami ini, jadi kita lebihlah boleh cover pusat-pusat jagaan, dan juga kemudian dalam fase the next phase tu kita pergi masuk ke kampung-kampung dan sebagainya lah. Okey. Okey, baik. Dan setakat habis pusingan pertama dengan semua suntikan dos 1 ini, berapa banyak sebenarnya pusat jagaan warga emas yang telah dilawati dan berapa ramai yang telah pun diberikan suntikan vaksinasi? Setakat 10 Jun yang lalu, baru 2 hari lepas ni, jadi kita pun telah cover. Kita ada permohonan sebanyak 88 pusat warga emas di daerah Timur Laut ni. Jadi kami rasa ini adalah angka ni memang banyak di daerah Timur Laut. Jadi semua permohonan-permohonan ini pun kami telah pun pusat jagaan ini kita telah pun lawatlah pada 10 Jun dengan 88 pusat jagaan ini, dan jumlah total yang telah pun diberi vaksinasi dos pertama adalah sebanyak dalam anggaran 2,754 orang telah pun berjaya divaksinasi dos 1. Dan kalau kita tengok dalam golongan ini, dalam pusat warga emas ini, warga emas pula khususnya yang divaksin adalah seramai 1,859, dan penjaga tetap ataupun sukarelawan yang bekerja dan clerical staff dan sebagainya di pusat jagaan itu turut sebanyak menyumbangkan 853, dan
ada juga bila kita membuat promosi melalui WhatsApp dan media dan sebagainya, masih lagi pusat-pusat baru tampil ke hadapan, dan telah pun setakat ni lagi kita ada masih lagi 4 pusat warga emas yang akan kita lawat selepas kita secara menyeluruh kita tamatkan dos kedua, yang mungkin kita target dalam 2 hari bulan Julai ini kita akan tamat semua dos pertama dan kedua. Bagi 88 pusat jagaan warga emas di Timur Laut. Baik, Encik Kalimutu, kalau kita lihat situasi di negeri-negeri lain, contohnya di negeri Perak, Sabah dan juga Sarawak, unit vaksinasi bergerak ini memberi fokus kepada penduduk di kawasan kampung ataupun penduduk di kawasan pedalaman. Tapi berlainan situasinya di negeri Pulau Pinang, khususnya di daerah Timur Laut. Mengapa memilih rumah jagaan warga emas ini sebagai tumpuan ataupun fokus dalam program vaksinasi ini? Ya, ini kerana untuk makluman baru-baru ini sebelum kita memulakan ini kita telah pun mendapati ada penularan COVID di pusat-pusat penjagaan di daerah Timur Laut. Jadi dengan ini iaitu Pegawai Kesihatan Daerah saya, Tin Dr. Azizah binti Abdul Manan telah membuat inisiatif lah secara yang awal untuk membendung penularan COVID di pusat-pusat warga emas. Kerana bila kita tengok ni warga emas ini yang rentan ini, memang mereka mempunyai risiko mendapat jangkitan, dan walaupun mereka tu tidak bergerak ada di pusat warga emas, mungkin mereka tidak keluar, tetapi ahli pekerja ataupun waris yang datang keluar tu mungkin boleh mereka membawa masuk risiko jangkitan COVID ini. Jadi untuk sedemikian, jadi kita melakukan inisiatif yang secepat mungkinlah untuk memvaksinasikan semua pusat-pusat penjagaan warga emas ini, supaya kita create immunity kelompok. Setiap pusat warga emas ini kita cover sebagai immunity kelompok, dan ini memberi jaminan lah kalaupun mereka ini betul-betul ada mendapat daya tahanan kepada jangkitan COVID, walaupun mereka ini terdedah, mungkin jadi adalah lebih baik kan. Dan kalau melihat di daerah Timur Laut, seperti yang saya kata tadi, memang daerah Timur Laut ini adalah kawasan bandar, daerah Timur Laut ni. Jadi mungkin ada juga sedikit kawasan-kawasan pendalaman yang kampung-kampung dan sebagainya. Dan kita telah cadangkan untuk secara membuat outreach menggunakan pasukan vaksinasi bergerak ini selepas kita telah menyelesaikan vaksinasi di pusat-pusat penjagaan warga emas ini. Okey, baik. Dan sejak ia mula dilaksanakan bagi unit vaksinasi bergerak ini, apa antara cabaran yang biasa dihadapi ketika melaksanakannya? Cabaran yang ada tu adalah memang banyak. Satu daripada cabaran yang paling utama adalah cabaran kekangan kekangan staf lah. Jadi kalau untuk pengetahuan, kita perlukan pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat, pembantu perawatan. Kita juga perlukan kenderaan bergerak, di mana di daerah Timur Laut kita masih menggunakan juga van yang diguna sama untuk tugasan tugasan rasmi pejabat. Kita tidak mempunyai satu van yang khas. Walau bagaimanapun kita mengambil usahalah bagaimana kita boleh membuat iaitu vaksinasi menggunakan program vaksinasi bergerak ini. Jadi kita ada 2 tim pasukan, 2 tim, dan lebih kurang setiap satu tim ini ada 10 anggota yang terdiri macam tadi yang saya beritahu ni. Dan kita akan melawat kita dapatlah melawat sebanyak satu tim ni, satu pasukan ini dapat melawat 4 pusat warga emas. Dan jadi dalam menggunakan 2 pusat vaksinasi bergerak ini, kita berjaya melawat 8 pusat warga emas setiap hari, dan kita dapat membuat vaksinasi seramai dalam anggaran 200
240 vaksinasi sehari. Dan begitulah kita secara cepat, saya rasa kita telah pun meliputi semua pusat warga emas sebanyak 88 ya, pusat warga emas di pusat jagaan warga emas di daerah Timur Laut. Baik, Encik Kalimutu selaku penyaras pasukan vaksinasi bergerak daerah Timur Laut ini, mungkin Encik Kalimutu boleh kongsikan bagaimana kepentingan kita melaksanakan inisiatif vaksinasi bergerak ini dan sejauh mana pula keberkesanannya dalam kita nak mencapai imuniti kelompok dan juga dalam masa yang sama kita nak melindungi kumpulan-kumpulan berisiko seperti warga emas ini, Encik Kalimutu. Inisiatif ini memanglah saya rasa memang pasukan vaksinasi bergerak ini memang berkemampuan untuk meningkatkan bilangan penduduk yang akan mengambil vaksin. Jadi saya rasa yang kita masih terdapat ini kampung-kampung yang di mana orang-orang yang terpinggir, di mana kita akan mendapatlah bantuan daripada NGO, pejabat-pejabat YB dan juga sukarelawan yang masih menelpon kita dan memberitahu bolehkah kita ni, persatuan kami ini mendapatkan info-info di orang-orang perkampung kami ini. Kita ada banyak orang-orang tua yang tidak dapat menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi kita mewawarkan benda ini dan mereka, kami rasa dengan kerjasama pelbagai NGO dan juga bersama pusat YB dan MPKK dan sebagainya, memang kita boleh meningkatkan iaitu penerimaan vaksinasi lah bagi specialnya bagi golongan warga emas ini di kawasan-kawasan terpinggir dan perkampungan ini. Okey, baik. Dari kita mohon juga untuk tuan kongsikan bersama kami apa agaknya perancangan seterusnya bagi unit vaksinasi bergerak di Pulau Pinang. Dan unit vaksinasi di Pulau Pinang kami ini sekarang pada masa ini, walaupun bila katakan contohnya kita telah selesai membuat liputan vaksinasi untuk semua pusat warga emas ini, kita ada cadangan untuk buat outreach program di mana kita ada juga hotspot di mana ada penularan COVID dan mungkin ada juga kematian di suatu tempat tu. Jadi kita tumpukan sama ada kita boleh membantu secara sepenuhnya. Contohlah umpamanya satu kawasan di mana satu bangsa puri tersebut ada, di mana mereka ini dalam penduduk kos rendah dan sebagainya. Kita cubalah membantu bergerak secara outreach di sana dan kita cuba mendapatkan siapa yang ingin mendapatkan vaksinasi dan kita cuba create immunity kelompok di kawasan itu secepat yang mungkin. Jadi saya rasa dengan kita plan rancangan kedua itu secara bergerak secara outreach di daerah Timur Laut kepada kawasan-kawasan macam hotspot ni, memanglah kita dapat membuat lebih ramai coverage secara immunity kelompok di kawasan-kawasan daerah Timur Laut. Memang ada kampung-kampung dan sebagainya, dan saya rasa dalam masa anggaran kita dalam masa 3 bulan lagi, 3 hingga 4 bulan lagi, maka kita memanglah di daerah Timur Laut ini kita akan create 80% of the coverage of the herd immunity lah. Baik. Itu antara perancangannya. Encik Kalimutu, ada juga yang bertanya bagaimana dari segi jadual suntikan vaksin untuk penduduk ataupun warga emas. Sekiranya mereka telah mendapatkan vaksinasi daripada unit bergerak ini, adakah untuk dos kedua ini, adakah mereka perlu mendapatkan dari unit vaksinasi bergerak atau bagaimana, Encik Kalimutu? Tuan. Jadi bila kita menggunakan unit pasukan bergerak vaksinasi ini, bila kita memberi dos pertama ini, maka kita masih akan menggunakan unit pasukan bergerak ini juga untuk memberi dos kedua lah. Jadi tidak perlu mereka risau. Kadang-kadang mereka ada risau ni, bagaimana kalau dah dapat dos satu ni, macam mana pula nak pergikan dos kedua, susah ni. Jadi jangan worry kepada semua. Jadi pasukan vaksinasi bergerak memang akan membantu untuk menyelesaikan segala
segala keraguan. Dan memang kita akan, unit ini juga akan memberi dos kedua juga. Barulah dia akan berjalan secara sistematik kerana bila kita nak memberi dos-dos ini, kita menggunakan MyWax system, di mana kita menggunakan MyWax pusat vaksinasi unit bergerak, dan di mana mereka punya nama ini akan didaftar dalam sistem MyWax yang unit vaksinasi bergerak lah. Okey, baik. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Kalimutu Erolapan, Ketua Penolong Pegawai Perubatan Daerah Timur Laut selaku penyelaras pasukan vaksinasi bergerak Daerah Timur Laut bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi tentang unit vaksinasi bergerak langkah proaktif mengatasi cabaran khusus di Daerah Timur Laut. Jadi kita harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar, ya, dan kita mengharapkan juga pada mereka yang akan disantuni nanti untuk program vaksinasi bagi warga emas contohnya dan waris kepada warga emas untuk sentiasa menggalakkan dan memberikan mereka input-input yang benar, dan janganlah kita percaya dengan penyebaran berita-berita yang anda tak pasti kesahihannya ataupun tidak, yang mampu untuk memberikan cetusan panik dan juga menakut-nakutkan anda. Kerana info yang sahih itu juga anda boleh peroleh di RTM, dan antara program yang anda boleh saksikan adalah melalui program COVID itu benar.